Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Rabu yang ketiga anjuran surah Al-Husna Taman Selasih menggunakan kitab Kekeliruan Umman. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 106 yang mana berkaitan dengan isu bagaimana umat Islam ahli sunnati wal jamaah berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Ayat-ayat Al-Quran yang yakin pasti itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tasyabuh, ya, ada kesamaran pada maknanya. Apakah makna ayat mutasyabihat? Jadi dalam berinteraksi dengan ayat-ayat yang ada kesamaran dari segi maknanya itu, maka umat terbahagi kepada dua kelompok yang utama. Satu kelompok yang cenderung kepada kesesatan, dan lagi satu kelompok orang-orang yang berilmu dan beriman dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ayat mutasyabihat ini, istilah mutasyabihat itu sendiri adalah istilah Qur'ani, istilah yang memang disebut dalam Al-Quran. Kerana ada kalanya sesuatu istilah yang dibincangkan dalam sesuatu cabang ilmu agama itu ditetapkan oleh para alim ulama. Diambil kefahaman daripada Quran dan hadis, tapi namanya itu diletakkan oleh para alim ulama. Misal mudah, ya, istilah tasawuf, ya, ilmu tasawuf, beramal dengan amalan-amalan tasawuf, ya. Dah ada yang datang marah-marah dalam live ni. Dia kata tak ada tajuk lain ke? Dia tak tahu kita mengaji kitab. Bila kita mengaji kitab sampai tajuk tu, ya, tajuk tu lah. Mungkin pagi tadi pun tajuk sama, tapi dia tempat lain. Jadi dia kira dia je, dia tak suka tajuk tu, marah dia. Rasa Wahabi lah tu. Yang marah tak menentu ni. Baik, tak apa, kita ignore yang marah-marah dalam live ni, biar dia. Jadi istilah tasawuf itu kalau kita cari dalam Al-Quran dan hadis tak ada. Tasawuf, tasawwafa, ya tasawwafu, tak ada.
Tetapi intipati daripada ilmu tasawuf itu ada, iaitu membersihkan batin daripada sifat-sifat yang terkeji, hasad, riya, ujub, takabur, ya, dan dihiasi dengan sifat yang terpuji, syukur, redha, sabar, ikhlas, tawakal. Isinya ada, istilah tidak ada. Tak masalah, ya, dari segi istilah yang ditetapkan oleh para ulama tu, asalkan maknanya tu sampai, tak ada masalah. Tapi dalam kes istilah mutasyabihat, memang Al-Quran sebut macam itu. Lawan daripada mutasyabihat, ataupun satu lagi, bukan lawan dengan kata bercanggah, tidak. Maknanya kategori yang satu lagi, itu namanya muhkamat. Kedua-duanya ada disebut dalam Al-Quran, ya. Secara ringkas, sebab ini kita dah cerita dalam kuliah yang lalu, ini hanya sambungan sahaja. Muhkamat ini adalah ayat yang jelas, terang maksudnya, tidak ada keraguan. Pastilah, tetap itulah makna dia. Sementara yang mutasyabihat, dia ada kesamaran. Ya, ayat tu ayat Quran pasti, tapi apa makna daripada ayat itu tak jelas. Dahulu ketika saya buat master di Jordan, ada satu subjek namanya ad-dilalah, ya. Khusus belajar macam mana sesuatu lafaz menunjuk kepada makna. Yang ni yang kadang orang zaman sekarang dia tak perasan benda tu, ataupun mungkin tak pernah belajar. Dia kata, saya pegang ayat Quran. Salah ke? Quran yang kata gitu, bukan saya kata. Dia tak perasan, ada kalanya yang dikata Quran kata begitu, itu hanya kefahaman dia. Dan kefahaman dia boleh jadi tersasar. Kerana sesuatu lafaz dalam Quran hadis menunjukkan kepada makna, itu ada perbezaan dari segi terang ataupun kabur. Ada dua jenis. Satu lafaznya jelas menunjuk kepada makna, satu lafaznya tidak jelas. Satu dia panggil wuduh, jelas, satu lagi khafa, agak tidak jelas. Yang jelas itu sendiri ada 4 level, ya. Yang jelas biasa itu namanya zahir. Yang lebih jelas daripada zahir namanya nas. Apa kepentingan ni? Sebab kalau ada sepertinya percanggahan antara zahir dan nas, yang nas didahulukan, kerana yang nas lebih jelas lagi. Atas daripada nas namanya mufassal. Yang paling jelas daripada yang jelas namanya muhkam. Jadi pada situ dah tanya muhkamat tadi, ya. Muhkam tu maknanya jelas. Sementara yang tidak jelas namanya khafi. Yang lebih kabur daripada khafi namanya muskil. Yang lebih kabur daripada itu namanya mujmal. Yang paling tak jelas namanya mutasyabih. Itu datangnya mutasyabihat. Tapi istilah ni memang ada dalam Al-Quran. Yang pembahagian 4 tadi, ulama yang huraikan. Setelah mereka kaji, ya, isi perkataan dalam Al-Quran tu, mereka kelaskan begitu. Tapi istilah muhkamat dan mutasyabihat, ya, itu ada disebutkan dalam ayat 7. Ayat 7 surah Ali Imran, ya. Tuan-tuan yang ada aplikasi Al-Quran dalam phone boleh buka. Ya, ayat 7 Ali Imran, ya. Kita sama-sama rujuk. Kalau yang ada makna sekali lagi bagus. Dalam ayat 7 surah Ali Imran, Allah berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Taala yang menurunkan kepada kamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alkitab, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Sebahagian daripada Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas makna dia, yang pasti, tidak ada ragu-ragu. Itulah makna dia. Hunna umul kitab. Ayat yang muhkamat inilah merupakan induk kepada Al-Quran. Inilah yang jadi tonggak rujukan kepada Al-Quran. Kenapa? Kerana maknanya jelas. Wa ukharu mutasyabihat. Adapun di sana ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak muhkam, yang tidak jelas, yang ada kesamaran. Jadi dalam interaksi dengan ayat mutasyabihat ini, ya, Allah sendiri telah beritahu akan ada 2 jenis manusia. Yang pertama akan jadi sesat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaid, ada bengkok, cenderung kepada sesat, maka dia akan ikut yang sama-sama tu. Padahal yang muhkam ada. Yang jelas, yang pasti, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama seperti Allah satu apa pun. Yang jelas ada, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya, bagi Allah itu yang sama satu apa pun tak ada. Itu kan jelas.
Bahkan mereka-mereka yang keliru tu pun kalau kita kata, kamu kata Allah bertempat atas arasy, kamu nak kata Allah sama macam makhluk, dia akan kata tidak. Kami tak kata Allah sama macam makhluk. Kami cuma kata Allah berada atas arasy. Kami tak kata sama macam makhluk. Jadi Allah tak sama macam makhluk tu jelas diterima oleh semua. Jadi sepatutnya dia berpegang dengan yang muhkamat, tapi oleh kerana hati itu sudah ada cenderung kepada kesesatan, maka dia ikut yang sama-sama. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Kenapa? Ibtigha al-fitnati. Nak cari fitnah, yakni polemik, pergaduhan, pertikaian, kekacauan. Wabtigha ta'wilih, dan dia nak juga cari satu makna. Ta'wil itu maknanya tafsir. Dia nak juga tafsir makna ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang tahu tafsir makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Maka inilah datangnya pendekatan yang pertama yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah adalah dipanggil ta'wil ijmali. Dia alih daripada makna yang tidak layak secara umum sahaja. Contohnya, istawa tadi ada 15 makna. Tidak semua makna istawa dalam bahasa Arab itu layak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Antaranya istawa dengan makna duduk. Antaranya istawa dengan makna menetap. Ya, itu tidak layak dengan Allah Ta'ala. Maka itu dinafikan. Itu takwil lah. Jadi alih pada makna yang tidak layak. Tetapi dia tidak tetapkan satu makna khusus. Dia hanya serah kepada Allah dengan keyakinan pastilah dengan makna yang layak dengan Allah. Contoh dalam tafsir Al-Jalalain, ini contoh tafwid ya. Bila datang pada kalimah istawa, dalam tafsir disebut apa? Istawa istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa adalah istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu namanya ta'wil ijmali. Tetapi ada juga yang ayat Al-Quran tadi, dia tidak wakaf pada kalimah Allah, dia sambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Makna para ulama pun tahu makna ayat mutasyabihat. Maka inilah asas kepada pendekatan yang kedua, iaitu dia panggil takwil tafsili. Dia takwil secara terperinci. Contoh istawa tadi ada 15 makna. Makna duduk itu tidak sesuai dengan ayat muhkamat, Allah tak sama seperti makhluk. Makna bertempat atas arasy itu juga tidak layak dengan ayat yang muhkamat, bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala-galanya termasuk arasy. Jadi arasy itu makhluk Allah. Berarti arasy satu masa dahulu tak wujud. Allah wujud tanpa arasy pasti, yakin. Tanpa arasy, tanpa syurga, tanpa neraka, tanpa langit, tanpa bumi, ya Allah wujud. Jadi setelah Allah ciptakan arasy, mustahil Allah berubah sifat menjadi bertempat pula, iaitu bertempat pada makhluk dia. Mustahil. Jadi dialih daripada makna yang tak layak tadi, tapi diterima makna-makna tertentu. Beza dengan yang takwil secara ijma', dia tak tetapkan makna tertentu. Tapi takwil secara tafsil, secara terperinci, misalnya antara makna istawa adalah istaula. Istawa ala ay istaula ala, menguasai. Jadi walaupun istaula ala ni hanya salah satu daripada makna istawa, bukan satu-satunya. Dan yang kedua, istaula ini makna yang difahami oleh golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ahlul bid'ah. Tetapi oleh kerana memaknakan Allah menguasai arasy itu tidak bercanggah dengan akidah, kerana memang hakikatnya Allah menguasai segala-galanya, maka ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah tidak menolak makna tersebut. Kerana apa masalah? Allah menguasai arasy. Antara makna istawa adalah hafizah, menjaga. Maka mengatakan Allah menjaga arasy betul, maka diterima. Antara makna istawa juga adalah qahara, menggagahi. Ya, maka diterima makna menggagahi tadi, ia dengan arti kata arasy itu terpaksa patuh kepada kehendak Allah. Tapi ada makna-makna yang tidak sesuai dengan Allah Ta'ala. Misalnya istawa dengan makna pertengahan. Khatul istiwa, biasa kita dengar khat tu maknanya garis, istiwa tu makna pertengahan. Kan globe kita tu ada khatul istiwa. Jadi Allah tu pertengahan arasy, tu tak sesuai.
Jadi hanya makna yang sesuai saja diterima. Itu namanya takwil tafsili. Jadi takwil ada dua jenis, iaitu takwil secara umum dipanggil juga tafwid, ya. Takwil ijmali itu dia panggil tafwid, serah pada Allah. Yang kedua takwil tafsili. Itu dipegang oleh kebanyakan generasi khalaf, ya. Jadi ulama-ulama salaf kebanyakannya menggunakan pendekatan tafwid, iaitu takwil secara ijmal. Sementara ulama khalaf kebanyakannya menggunakan takwil tafsili, kebanyakan, ya. Baik. Jadi kedua-duanya akidah sama. Jangan orang kata saya ikut akidah salaf, saya tak nak ikut akidah khalaf. Apa beza? Sama je. Asalkan dia ahli sunnah wal jamaah, baik dia salaf generasi awal atau dia khalaf generasi kemudian, akidah dia sama, iaitu akidah tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Akidah sama. Cuma nak sampai kepada akidah yang sama tu ada dua pendekatan yang berbeza dan kedua-duanya diterima di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sementara yang satu lagi adalah pendekatan tashbih. Dia faham zahir saja, maka membawa kepada difahami ayat mutasyabihat dengan makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Tak kena. Sebab hujung ayat tersebut kullun min indi rabbina. Kedua-duanya muhkamat mutasyabihat daripada Allah belaka. Tak mungkin bercanggah. Tak mungkin yang mutasyabihat membatalkan yang muhkamat. Maka ambillah dua pendekatan, sama ada kita serah bulat-bulat makna kepada Allah, Allah yang lebih tahu, atau kita menerima mana-mana makna yang diterima oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang jelas tidak bercanggah dengan akidah. Okey, setakat itu selesai. 8.32 lah. Baru nak masuk tajuk. Itu mukadimah dia. Itu cerita tahun lepas kan. Ini nak masuk tajuknya, ada orang kata, oh saya macam ni Ustaz, saya pegang akidah salaf. Salaf tidak takwil. Yang Ustaz kata takwil tafsili tadi, letak makna tertentu tu salaf tak buat. Jadi kami ikut salaf, kami tak terima yang takwil macam itu. Ini yang diterangkan oleh Ustaz Mahathir ni. Dakwaan itu palsu. Dakwaan yang mengatakan salaf tidak takwil secara tafsili, secara terperinci, dakwaan yang batil, dakwaan yang tidak benar. Kerana hakikat menunjukkan salaf juga takwil secara tafsir. Yang kita sebut tadi, majoriti salaf takwil, serah kepada Allah. Majoriti maknanya ada. Ada yang takwil secara tafsir. Contoh ya, di muka 106. Ayat Al-Quran, ayat 42 surah Al-Qalam, Allah berfirman, yauma yukshafu ansa, hari yang disingkap daripada betis. Jadi orang yang tasybih, dia kata Allah ada betis, tapi tak samalah betis Allah dengan betis kita. Kalau betis kita sama betis kita pun tak sama. Cuba balik cek, tengok suruh isteri salak betis, kita salak betis, sama? Tak sama. Betis kita banyak bulu, betis isteri mungkin tak ada bulu. Betis kita kala lain, betis isteri kala lain. Tapi namanya betis, anggota. Jadi katanya Allah pun ada betis. Hari akhirat nanti Allah singkap betis tu. Tapi tak samalah kata dia, betis Allah tu janganlah kata sama macam betis kita, tak sama. Tapi kamu menganggota badankan Allah, itu masalah dia. Tapi saya ikut salah. Salah mana? Salah mana yang memaknakan sab itu dengan makna betis anggota? Cuba lihat, salaf yang paling salaf adalah sahabat Nabi. Dan ini adalah sepupu Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang Nabi doakan supaya Allah beri dia tu faham urusan agama dan Allah ajar kepada dia tafsir Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentakwilkan perkataan sak, iaitu zahirnya makna betis, dengan makna syiddah, iaitu kedahsyatan, kegentingan. Ya, yauma tu hari kiamat. Hari kiamat tu suasananya dahsyat, suasananya genting. Jadi salah satu cara mentakbirkan syiddah adalah disingkatkan betis. Itu uslub bahasa Arab. Uslub bahasa Melayu mungkin beza. Kalau kita nak menggambarkan misalnya orang yang sedang siap siaga untuk bergaduh, bertumbuk, selalu kita guna istilah menyingsing lengan. Pasal tak? Setelah pergaduhan itu semakin sengit, maka masing-masing menyingsing lengan. Boleh ke orang bangkang dia kata, mana ada dia orang singsing lengan kan? Seorang pakai sleeveless, seorang tak pakai baju langsung, mana ada lengan nak sising? Bukan mesti sising lengan betul-betul bang.
Istilah singsing lengan tu makna siap sedia nak bergaduh, jangan terlampau literalis. Ya. Walaupun dia tak pakai baju, tetap dia kata menyingsing lengan. Bila melihat anjing garang tersebut, maka dia pun angkat kain dan lari. Ni ada ustaz, dia tak pakai kain, pakai seluar. Yalah, kau ni susah betul. Angkat kain tu maknanya dia memang bersedia nak lari walaupun dia pakai seluar. Itu uslub bahasa Melayu lah. Tapi uslub bahasa Arab sampai mana difahami oleh sahabat Nabi, orang Arab Quraisy yang Nabi SAW doakan mahir ilmu tafsir, yang digelarkan beliau turjumanu zikri, pakar tafsir Al-Quran. Beliau memahami yauma yukshafu an-saq itu bukan betis dengan makna betis, tapi makna syiddah, kedahsyatan hari kiamat. Dan takwil ini dinakalkan juga, dia boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari, dinakalkan oleh Sa'id bin Jubair. Semua ni salaf ya. Qatadah Ibn Jarir At-Tabari daripada Mujahid dan lain-lain rahmatullah alaihim ajma'in. Ayat yang kedua, surah Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bina langit itu dengan tangan-tangan. Jadi kalau ikut orang-orang musyabbihah, orang-orang Wahabi, mereka mengatakan tangan. Tangan maknanya tangan lah, tapi tak samalah dengan tangan kita. Tapi tanganlah maknanya. Kami ikut salaf. Salaf tak macam kamu. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentakwilkan perkataan aidin, kalau zahirnya makna tangan-tangan, ianya Allah banyaklah tangan-tangan Allah. Aidin tu bukan satu, bukan dua, banyak. Jamak, 3 ke atas. Tak ada, salaf tidak faham begitu. Dimaknakan kepada makna kuwah, iaitu kuasa, kekuatan. Rujuk tafsir At-Tabari. Takwil yang sama diriwayatkan daripada para tokoh tabi'in dan para pemuka salafus soleh seperti Mujahid, Qatadah Ibn Zaid dan Sufyan rahmatullah alaihim ajma'in. Terakhir, kita ada 2 minit lagi. Ayat 4 surah Al-Hadid, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Taala bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Kalau nak faham zahir, maknanya i'tiqad itu adalah Allah Taala berada di mana-mana. Dan i'tiqad ni lebih parah daripada yang mengatakan Allah atas arasy. Allah berada di mana-mana, Allah dalam tong sampah ke? Allah dalam tandas ke? Maka salaf tidak faham huwa dengan makna zahir. Huwa kalau ikut makna zahir, zat dah. Dia mana dia? Tidak difahami dengan makna ilmu Allah. Di mana kita berada tak lepas daripada ilmu Allah. Allah tahu. Dengan manusia kita boleh menyorok, kita boleh buat sorang-sorang dalam bilik, dalam gelap. Sorok-sorok. Tapi dengan Allah, Allah tahu. Bahkan kalau ditakwilkan dengan makna kudrah boleh. Kuasa Allah bersama dengan kita di mana-mana. Kalau kuasa manusia, macam kita lari pada jurisdiction, daripada Malaysia kita lari ke Australia, tak ada buat apa. Dah luar pada kuasa kerajaan kita. Tapi dengan Allah lari ke mana pun, Allah bersama dengan kamu. Jadi kata mereka ini bukan takwil. Ini memaknakan sesuai konteks. Ilaha illallah, ketegaknya hang ni. Memaknakan sesuai konteks itulah memerlukan takwil. Kalau tidak, kamu memaknakan dengan teks saja, tekstualis, zahiri. Tak boleh. Makna sesuai dengan konteks itulah dimemerlukan takwil. Kalau tak takwil, bahaya. Apa bahaya dia? Kuliah yang akan datang, insya-Allah. Di muka surat 107, bahaya jika ayat Quran tidak ditakwil. Memang bahaya. Ya? Tapi yang kesimpulan kita malam ni, salah juga takwil. Jadi yang mengatakan salah tak takwil itu, dia sangat keliru atau dia sengaja nak mengelirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama natadhu min syamsika abadan abada. Allahumma kunna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.